Dalam video ini, kami akan menerangkan The Swarm. Filem ini mengisahkan seorang wanita yang memberi makan kepada belalangnya dengan darah dari badan dia. Apabila belalang tumbuh dan lebih suka menghisap darah, ketakutan sebenar muncul. Bagaimanakah mereka bertahan daripada serangan belalang penghisap darah manusia? Mari kita ketahui dalam The Swarm. Swarm bermula dengan menunjukkan Virginie, seorang janda yang tinggal di luar bandar Perancis bersama dua anaknya. Virginie dilihat menjaga ladang belalang suaminya dan bekerja siang dan malam kerana ladang belalang adalah satu-satunya sumber rezekinya untuk memenuhi keperluan hidupnya dan dua anaknya. Bagaimanapun, perniagaan makanan ringan belalang beliau baru-baru ini mengalami kemerosotan kerana belalang yang dibesarkan tidak dapat membiak dalam jumlah yang banyak dan banyak juga yang mati. Virginie juga mengadu tentang masalah yang dihadapinya dalam komuniti petani belalang forum. Walau bagaimanapun, dia telah membuat cadangan dan penyelesaian daripada ahli komuniti dan masih tidak menghasilkan hasil yang ketara. Pada sebelah petang, Virginie dikunjungi oleh seorang bakal pelanggan yang berniat untuk membeli belalangnya dalam kuantiti yang banyak sebagai bahan mentah untuk makanan ringan belalang. Tetapi pelanggan meminta diskaun gila, walaupun dia telah menjual belalang itu dengan harga yang agak murah. Pelanggan itu akhirnya membatalkan pembeliannya, walaupun Virginie bergelut untuk mendapatkannya. Peti kayu dipenuhi belalang keluar. Selepas itu, Virginie membawa anak sulungnya, Laura, untuk mencari rumput segar untuk memberi makan kepada belalang. Laura, yang mendapat, sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Tahu tentang pembatalan pembelian belalang, kelihatan kecewa dan sedih kerana sekali lagi mereka tidak mendapat pendapatan untuk menampung keperluan harian mereka. Virginie juga terpaksa memerah otaknya semula untuk mendapatkan wang untuk keperluan mendesak. Akhirnya Virginie terpaksa meminjam wang daripada rakannya, Karim, seorang petani wain. Karim bersetuju untuk meminjamkan Virginie wang itu. Bukan itu sahaja, dia turut meminta rakan-rakannya membantu Virginie dengan membeli produk daripadanya ladang belalang. Dipendekkan cerita, semasa meluncur di alam maya, Laura melihat siaran video yang dimuat naik oleh salah seorang kawan sekolahnya. Dalam siaran dalam talian, rakannya mempersendakan Laura dan keluarganya yang mengusahakan belalang perniagaan ladang, yang katanya menjijikkan. Tentu Laura sangat kecewa kerana diaibkan sebegitu oleh rakan-rakannya. Sebaliknya, Gaston, abang Laura, menyedari bahawa belalang dari ibunya ladang tertarik dengan darah dan daging, selepas salah seorang daripada belalang peliharaannya memakan luka itu pada tangannya. Keesokan harinya, Laura dan Gaston dijemput oleh ibu mereka ke bandar. Semasa Virginie memasarkan produk snack belalangnya ke kedai runcit di bandar, Laura, yang sedang menunggu di dalam kereta, ternampak Kevin, rakan sekolahnya yang menyiarkan video dalam talian kepada memalukan dirinya dan keluarganya. Laura pergi ke Kevin dan bergaduh dengannya. Kerana badan Kevin lebih besar dan lebih kuat daripada Laura, Kevin dengan mudah menumbuknya muka. Nasib baik, Virginie bergegas menyelamatkan anak perempuannya. Setibanya di rumah, Virginie mendapat panggilan daripada rakan Karim yang ingin membeli belalangnya secara pukal, dan bakal pembeli menawarkan harga yang sangat tinggi. Virginie keliru dan memberitahu perkara ini kepada Laura sambil merawat kesan lebam di mukanya. Virginie kemudian memberitahu Laura bahawa dia berhasrat untuk berpindah dan memulakan kehidupan baru di tempat lain dengan Laura dan Gaston, apabila semua hasil dari ladang belalangnya habis dijual. Mendengar ini, Laura gembira kerana itu bermakna dia tidak lagi menjadi sasaran cemuhan kawan-kawannya. Keesokan harinya, Brian, kawan Karim yang hendak membeli produk dari belalang Virginie ladang, datang. Namun, lelaki itu kelihatan kecewa kerana belalang Virginie sangat kurus. Disebabkan produk yang hendak dibelinya disifatkan tidak layak, Brian segera menurunkannya harga secara unilateral. Jelas sekali ini membuatkan Virginie berang. Dia mengamuk dan menghempas peti kayu yang dipenuhi belalang yang dia ada dimasukkan ke dalam kereta Brian. Kecewa dengan fakta bahawa tiada siapa yang sanggup membelanjakan lebih banyak wang untuk produk belalang dari ladangnya atau hanya membeli daripadanya kerana kasihan kepadanya dan berasa sedih dengan Karim, dia pergi ke sangkar belalangnya dan menggeledah sarangnya dengan marah. Tetapi dia akhirnya tergelincir dan jatuh pengsan. Selepas beberapa ketika, belalang menyedut darah dari luka Virginie. Selepas bangun, Virginie panik apabila mendapati belalang mengerumuni badannya dan sedang makan daripada luka di lengannya.
Dia segera melarikan diri dari sangkar. Keesokan harinya, Virginia mendengar bunyi yang luar biasa dari dalam sangkar belalang. Semalaman, belalang dari ladang Virginia menjadi lebih agresif dan nampaknya ikut pergerakan dia. Virginia, yang memerhatikan perubahan besar pada belalangnya, menganggap bahawa belalang itu bertindak balas terhadap luka di lengannya. Kerana ingin tahu, dia membuka beberapa sangkar dan menanggalkan pembalut di lengannya. Sudah tentu, belalang mula mengerumuni lengannya dan memakan daging dan darah daripadanya luka di lengannya. Akhirnya, Virginia memasuki sangkar dengan pakaian pelindung khas untuk mengelakkan belalang serang. Alangkah terkejutnya dia apabila mengetahui bahawa belalang itu bukan sahaja menjadi gemuk selepas memakannya daging dan menghisap darah dari luka, tetapi juga membiak dengan banyaknya. Ketika belalang terus membiak dengan cepat, dia mula membina sangkar baru dengan pertolongan Karim. Laura yang melihatnya menjadi sangat kecewa kerana ibunya sebenarnya sedang membangunkan perniagaan dibuli oleh rakan sekolahnya. Petang itu, Virginia kembali memberi makan kepada belalangnya dengan daging dan darah luka tenganga di lengannya. Walaupun tindakannya sangat berbahaya, dia masih sanggup melakukannya untuk menjual lebih banyak lagi produk belalang dan mendapat keuntungan yang lebih besar untuk memenuhi keperluan keluarganya dan membuatnya kanak-kanak gembira. Beberapa ketika kemudian, hasil belalang Virginia melimpah ruah. Dia kembali kepada Brian dan menawarkan belalang, yang kini lebih gemuk dan segar. Brian berasa gembira dan membeli produk belalang dari ladang Virginia pada harga yang berpatutan. Oleh kerana adalah mustahil untuk terus memberi makan kepada belalang dengan daging dan darah mereka, dia terfikir untuk membeli bekalan darah segar dari kedai daging. Tidak lama kemudian, pesanan darah dari kedai daging tiba. Jurujual itu kelihatan ingin tahu dan bertanya kepada Virginia untuk apa darah sebanyak itu. Tetapi dia hanya menjawab selamba. Tanpa berlengah lagi, dia segera mencampurkan darah segar dari kedai daging itu dengan jeli tepung sehingga darah menjadi beku, dan selepas itu, dia memberi makan kepada belalang. Sementara Laura, semakin kecewa dengan ketaksuban ibunya yang semakin meningkat perniagaan produk belalangnya, didatangi rakan yang cuba menceriakannya. Namun, Laura sudah pun marah dengan ibunya kerana tidak menunaikan janjinya untuk berhenti menjual produk belalang dan seolah-olah tidak peduli dengan buli yang terpaksa dialaminya di sekolah. Selepas mendengar bunyi bising dari sangkar belalang, Laura menjadi lebih jengkel dan serta-merta melepaskan kekecewaannya dengan mengoyakkan salah satu sarang dan pergi dari situ. Sebaliknya, Gaston yang berada di dalam lori berhampiran sangkar, terkejut melihat segerombolan belalang terbang keluar dari sangkar dan meluru ke arahnya. Gaston segera berlindung. Rupa-rupanya, kawanan belalang itu mengejar Huguet, kambing peliharaannya yang diikat di belakangnya. Walau bagaimanapun, selepas segerombolan belalang menyerang truk dan pergi, Huguet tidak berada di mana-mana dilihat. Apabila ibunya pulang dari perjalanan ke bandar, Gaston segera datang kepada ibunya sambil menangis histeria kerana Huguet telah hilang selepas mereka diserang oleh segerombolan belalang. Virginia yang panik segera meminta Gaston tinggal di rumah itu, sementara dia bergegas ke cari Huguet. Virginia menemui Huguet di padang. Kambing peliharaan Gaston telah mati dan badannya diselaputi beribu-ribu belalang yang menggigit pada dia. Virginia kelihatan sangat terkejut dan keliru. Dia kemudian memindahkan bangkai kambing itu ke tempat yang selamat. Virginia tidak memberitahu Gaston bahawa dia telah menemui kambing itu dan membuat alasan apabila dia mendapatnya rumah. Gaston sangat kecewa, kemudian meninggalkan ibunya. Laura, yang tahu ini, menjadi semakin jengkel dengan ibunya dan menyalahkannya apa yang berlaku kepada Huguet. Tetapi Virginia juga marah dengan anak sulungnya kerana punca segala huru-hara itu mengakibatkan belalang keluar dari sarang mereka dan membunuh Huguet adalah Laura sendiri. Beberapa hari kemudian, Virginia sekali lagi menghubungi kedai daging untuk mendapatkan darah segar. Tetapi kerana dia terus memesan bekalan darah segar tanpa memberikan alasan yang jelas, penjual menjadi curiga dan memutuskan untuk tidak lagi mematuhi permintaannya kerana takut bahawa dia akan menyalahgunakan darah haiwan itu dan membawanya ke dalam masalah. Malam itu, Virginia, yang berfikir tentang mendapatkan darah segar untuk memberi makan belalangnya, terdengar salakan anjing jirannya. Tanpa berfikir, dia memutuskan untuk memberi makan anjing itu kepada kawanan belalangnya. Ia tidak berhenti di situ, dia juga terdesak untuk memberi makan kepada belalangnya dengan bangkai Huguet.
Dia melakukan semua itu untuk membuat lembu belalangnya terus mendapat makanan dan belalang hasil tuaian terus melimpah ruah. Tetapi sudah tentu dia tidak boleh terus memberi makan belalangnya dengan mengorbankan jirannya. Haiwan peliharaan, dia sekali lagi berasa kecewa dan keliru. Suatu hari, Laura, yang baru pulang ke rumah selepas menghantar Gaston ke kem bola sepak, mencuba untuk mencari ibunya di rumah. Laura pergi ke bilik ibunya dan mendapati bilik itu terbuka dan di atas lantai berlumuran darah pakaian. Merasa bimbang, dia bergegas ke sangkar belalang, dan mendapati ibunya yang hanya memakai seluar dalam dan dikelilingi oleh belalang. Serta-merta Laura terkejut dan berlari pulang ke rumah. Laura panik, kemudian menghubungi Karim melalui mesej teks dan menyuruhnya datang ke rumahnya kerana ibunya tidak sihat. Tidak lama kemudian, Karim bertemu dengan Virginia yang sedang membuat doh tepung untuk snack belalangnya. Karim bertanya abahnya, tetapi Virginia menutup kebenaran dan cuba mengelakkan Karim. Tetapi dia terlalu lemah kerana kehilangan banyak darah selepas mengorbankan dirinya untuk memberi makan belalang, dan hampir tidak dapat berjalan. Karim menggesa Virginia untuk memberitahu perkara sebenar, tetapi dia masih mengelak. Selepas membawa Virginia ke biliknya, Karim berjumpa Laura di dapur untuk bertanyakan apa sebenarnya yang berlaku. Laura mencadangkan kepada Karim untuk melihat sendiri kebenaran di dalam sangkar belalang. Baru sahaja Laura hendak memberitahu Karim apa yang ibunya lakukan di dalam sangkar ini petang, Virginia tiba-tiba muncul di belakang mereka. Virginia dan Karim kemudiannya berbalah kerana Virginia telah terlalu banyak menyudut Laura dan Karim mencuba untuk membela anak. Sementara itu, di ladang belalang Virginia, salah seorang jirannya pergi ke belalang kandang anjing untuk mencari anjingnya yang telah hilang selama beberapa hari. Orang tua itu sangat ingin tahu tentang bunyi belalang yang luar biasa, dan memutuskan untuk membukanya daripada sarang belalang. Namun tanpa diduga, belalang itu malah menyerang lelaki tua itu dan membahamnya sehingga mati. Karim yang pergi ke sangkar belalang untuk memeriksa keadaan, sangat terkejut apabila dia menemui mayat seorang lelaki tua yang dihinggapi beribu-ribu belalang. Selepas mengetahui rahsia yang disembunyikan Virginia tentang belalangnya yang memangsa kehidupan lain perkara itu, Karim akhirnya mengambil tindakan pantas. Dia berniat untuk memusnahkan ladang belalang maut itu dengan membakarnya. Sementara itu, Virginia, yang marah kepada Laura kerana mengadu tentang tindakannya kepada Karim, cuba untuk memberi pelajaran kepadanya. Tetapi Laura cuba bersembunyi di dalam biliknya, mengelak ibunya yang emosi dan mental tidak stabil. Melihat api yang melahap ladang belalangnya, Virginia cuba memadamkan api, tetapi dihalang oleh Karim. Karim dan Virginia melihat bagaimana sekumpulan besar belalang melarikan diri dengan terbang dari pembakaran sangkar. Karim cuba menyelamatkan diri dengan kembali ke rumah Virginia dan belalang mula melakukannya ikut dia dan serang rumah. Virginia, yang sedang memadamkan api, mendengar Laura menjerit. Dia kemudian berlari ke dalam rumah untuk menyelamatkan anaknya, tetapi Laura tidak ditemui dan dia sebaliknya mendapati Karim mati dan badannya dikerumuni ribuan belalang pemangsa. Laura sudah pun melarikan diri ke dalam hutan berhampiran rumahnya, cuba mengelak belalang itu sedang mengikutinya. Laura berlari ke arah tasik dan bersembunyi di bawah bot yang terbalik di tepi pantai. Kawanan belalang pemangsa mula menutupi bot dan sedikit demi sedikit menolaknya ke dalam tasik dan mula menenggelamkan Laura. Virginia melihat ini, segera memotong tapak tangannya dengan pisau dan menutup mukanya dengan darah untuk memancing segerombolan belalang pemangsa ke arahnya dan meninggalkan Laura. Seperti yang dijangka, belalang pemangsa itu segera menyerang Virginia kerana tertarik oleh darahnya. Virginia memasuki tasik dan terus menenggelamkan dirinya sehingga seluruh kawanan pemangsa belalang mengikutinya ke dalam air dan mati. Laura menyedari apa yang berlaku dan segera berenang ke arah ibunya. Nasib baik Virginia terselamat dan hanya mengalami kecederaan ringan. Ibu dan anak perempuan itu berpelukan dan berasa lega apabila belalang pemangsa itu segerombolan hilang di atas mereka dan fajar mula menyingsing. Filem itu tamat. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.